Tidak ada sound ni. Dengar tak suara? Tak dengar. Okay guys, sorry. Kita start balik daripada awal tadi. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya, clear ke tak suara saya? Okay, baik. So, insyaAllah kita akan mulakan kita punya sesi petang ni. Sebelum tu, saya harapkan kepada kawan-kawan semua yang menonton ni, boleh share kepada kawan-kawan yang lain supaya lebih ramai yang tahu. Kita selalu ada sesi live petang setiap Khamis dan Jumaat. Khamis kita berada di YouTube dan Jumaat kita berada di Instagram. Okay. So, kita bagi masa dalam 2-3 minit sebelum saya mula. Okay. Boleh buka kita punya Affinity Photo. Ai Wahida pun join petang ni Okay, baik. So, petang ni saya akan kongsikan beberapa teknik. Beberapa teknik untuk kita hasilkan gambar seperti yang saya tunjuk dalam poster ni. Okay, ini sebelum dan ini selepas. Macam mana kita nak buat selection seperti ini. Okay, ini saya akan ajarkan petang ni menggunakan Affinity Photo. Alright, okay. Sebelum tu kalau ada yang join boleh tinggalkan jejak anda di ruangan komen. So saya nak tengok berapa orang yang sedang tonton. Ada two-way communication. Okay. Menarik ni saya punya perkongsian petang ni. Kita betulkan sikit kita punya macam tu. Okay. Okay, baik. Kita bagi dalam 2-3 minit lagi untuk kita jemput kawan-kawan kita yang lain. Saya tengah bersiap nak keluar petang ni. Join sekejap untuk tuntut ilmu. Boleh. Okay. Nak join sekejap ke, nak join sampai habis pun boleh juga. Okay, jadi InsyaAllah sebelum tu saya perkenalkan diri seperti biasa. Saya Syafiq Azman. Saya merupakan design creator di Sifu.com. Tugas saya adalah buat konten di Sifu, buat modul, dan antara topik yang saya pegang dekat Sifu.com ni adalah Photoshop, Illustrator, PowerPoint, Affinity Photo dan Affinity Designer. Paling latest Affinity lah, memandangkan Affinity ni masih baru. So saya pun pengguna Affinity, sangat seronok dan saya rasa berpuas hati. Jadi saya nak berkongsi, sambil-sambil saya belajar, saya kongsikan kepada kawan-kawan. Okay, petang ni kita nak belajar macam mana nak buat selection. Sedikit saya kira kita punya level untuk petang ni intermediate ke advance sikit lah. Sebab sebelum-sebelum ni kita dah buat kan, daripada beginner, zero. So apa kata hari ni saya tunjukkan kepada kawan-kawan macam mana untuk kita buat editing dengan sedikit kita upskill sikit lah. Okay, alright. Ini kita punya gambar. Okay. So, kalau ada yang dah join, boleh tinggalkan jejak di ruangan komen. Kita nak tengok. Kita sesi live kita ni seperti biasa, sejam sahaja. Okay. Sejam ni kita cuba memaksimumkan penggunaan masa yang betul. So, kita akan share. Dan kalau ada apa-apa nak tanya, boleh tanya dalam sesi live ni. Berbeza live dengan recording ni. Kalau recording, saya cakap seorang je kan, terus direct kepada konten-konten saya. Tapi kalau live ni, kalau ada apa-apa kemuskilan, saya boleh tengok. Kalau ada apa-apa nak tanya kan. Okay, so saya boleh, mana tahu saya boleh tunjuk secara live. Itu function kita buat live sebenarnya, berbanding dengan saya record siap-siap dalam studio kan. Okay. Okay. Best betul sound mic ni, sangat jelas. Ya, kita baru beli mic ni. Sangat berbaloi Ini nama dia Tron Max. Oh, sorry. Okay, kita bagi masa untuk kawan-kawan kita masuk sekejap.
Sekejap saya nak tengok dekat Facebook. Tadi pun saya dah share dekat Facebook. Kalau ada kawan kita yang nak join petang ni, okey. Sekejap je insya-Allah. Tak lama. Sejam sahaja. Okey guys, tanpa melengahkan masa, apa kata kita mulakan. Dan kalau ada apa-apa persoalan boleh tanya di ruangan komen, okey? Alright. Jangan lupa seperti biasa subscribe kita punya channel supaya kami sebagai kreator ni lebih bersemangat untuk menyediakan konten-konten yang menarik pada anda semua. Okey. Kalau kata terlepas untuk petang ni boleh tengok sebab kita akan terus direct download kita kata upload ke kita punya YouTube channel lah. Okey. Tak bunyi macam gemar sikit ke suara saya? Tak bunyi macam gemar ke? Okay guys, sekejap. Gemar sikit kan? Kita apalah. Oh sorry, Alhamdulillah. Okay guys, so seperti biasa saya mulakan dengan create new artboard. Okay, kita pergi dekat file dan tekan new. So daripada sini saya akan menggunakan, saya pergi dekat web dan saya ambil yang 720p ni. Saiz dia saiz dengan nisbah 16:9. Okay. DPI ni kita set kepada 300 lah supaya kualiti kita tu high resolution, high dimension. So kita boleh tengok dengan details kita punya gambar tu nanti. Okay. So tekan create. Alright. So seperti biasa, first kali ini adalah transparent. Apa yang kita perlu buat adalah kita akan masukkan kita punya layer pertama kita. Okay. Kita pergi dekat layer dan new fill layer. Okay. Buat warna hitam dululah. Okey, baik. Dan kita akan masukkan gambar yang kita nak edit tadi, nak crop, nak buang. So kita akan pergi dekat file dan place. Ini cara yang betul kita nak placekan gambar. Jangan buka folder lepas tu drag masuk ke kanan jangan. Kita amalkan dengan pergi dekat file, place dan cari gambar tadi. Ini gambar lelaki yang saya nak gunakan petang ini. Okey, Alright. Posisikan betul-betul kat center. So ini yang akan kita buat hari ini. Sedikit mencabar sebenarnya, tapi insya-Allah kita akan berjaya buat benda ni. Baik, alright. Selesai kita memasukkan kita punya gambar. Okey, ini cara saya nak buat selection. Dah ready ke belum? Tengok sikit. Okey, baik. Saya teruskan. Selesai kita masukkan gambar ni, first kali yang kita perlu buat, selalunya saya akan amalkan teknik ni. Okey, macam biasa kita akan duplicate dahulu layer ni. Okey, Ctrl J supaya apa-apa pun file yang kita buat ada backup dia. So yang ni kita tutup lah. Kita antikkan dia. Okey, so kita akan guna yang paling atas ni. So untuk buat selection dekat kita punya Affinity Photo ni, paling penting kita menggunakan selection brush tool. Kalau tengok dekat kiri ni dengan dia punya shortcut key W. Okey, tekan ni. Boleh resize kita punya size kita punya brush tu. Shortcut key dia adalah bracket kanan ataupun kiri. Okey, macam ni saya tekan bracket kiri kan, dia mengecil dan dia membesar. Okey, jangan lupa, saya pernah share juga dalam tutorial sebelum ni, dekat bahagian atas ni, dekat bahagian contact bar, first kita akan tekan add untuk kita buat selection yang inilah yang first, dan kita onkan soft edges supaya kita dapat edge yang smooth nanti. Okey. Okey, dah buat macam tu, kita select. Dia akan automatic select area-area yang terfokus dalam gambar kita. Sebab itulah kalau nak buat selection ni, kualiti gambar yang baik pun mempengaruhi juga sebenarnya. Kalau kata gambar tu dengan kualiti rendah, nanti selection pun susah nak buat. Okey, ni gambar ni resolusi tinggi saya download dekat Evanto punya. So make sure gambar tu besar lah supaya kita boleh buat, maksudnya HD lah, jelas. Okey, alright, baik. So select dahulu. Terlebih sikit pun tak apa, sebab nanti kita nak ambil dia punya rambut-rambut kecil-kecil tu. Macam ni. Okey. Okay, select dulu macam tu, kecilkan sedikit.
Ada time-time kita kena kecilkan kita punya brush supaya selection kita tu tak merebak secara besar, okey. Kena kecilkan. Kalau kata saya besarkan saya punya brush ni, bila saya select tu dia akan makan ruangan yang lain. So kita tak nak macam tu. Kita kena kecilkan sedikit dan select area yang betul-betul kita nak. Saja saya nak guna gambar ni sebab kita nak tunjuk macam mana nak buat selection yang hebat dekat Affinity Photo ni. Okay, selesai buat selection macam ni, kita akan pergi dekat contact bar. Dekat atas ni kita panggil contact bar. Kita pergi dekat refine. Ini dia punya key dia. Okay, so dekat refine ni lah kita boleh pisahkan lebihan-lebihan background yang ada dekat celah-celah rambut tu. Okay, nampak tak dekat sini? Dia ada macam background biru tu kan tadi kan. So macam mana kita nak buang dan tetapi kita nak mengekalkan rambut-rambut dia tu. Okay, so cara dia sama juga, kita boleh kecilkan kita punya brush untuk baiki selection tu nanti sama menggunakan bracket kiri dan kanan. Okay. Sebelum saya pergi kepada kita punya selection, saya nak bagi tahu kita ada beberapa jenis preview yang kita boleh tengok daripada hasil editing kita nanti. Kita ada overlay, kita ada black matte, kita ada white matte. So senanglah kita tengok betul-betul tak terbuang dia punya background tu. Kalau betul-betul terbuang, dia akan jadi warna putih lah. Okay, ataupun black and white. Tapi saya lebih suka transparent terus ke pun boleh juga. Ataupun kita boleh terus guna kepada overlay. Saya suka guna overlay sebab saya nak tengok dia macam merah-merah macam tu kan. Okay, so apa yang kita perlu buat adalah make sure dekat adjustment brush tu kita pakai matte. Kita pakai matte. Sebab apa? Sebab kita nak kekalkan kita punya rambut tetapi kita nak buang dia punya background. So kita akan ambil matte. Kalau foreground, kita nak mengekalkan background balik. Saya tunjuk contoh Okay, macam ni saya nak buang dia punya background biru tu, tapi saya nak kekalkan rambut dia. So saya akan ambil adjustment brush dia yang matte dan saya sapu macam ni. Sama macam Photoshop kan. Terus hilang dia punya background tu. Itu function adjustment brush untuk matte. Katakan saya kata macam saya nak kekalkan lah dia punya background tu sebab dah terpotong dah dia punya rambut tu. So pergi dekat foreground, okay, tarik balik. Nampak tak? Saya dapat balik saya punya background sekali dengan edge dia tu dia akan smoothkan. Dia akan smoothkan sendiri. Tapi saya tak nak. Saya nak dia buang dia punya background tu. Okay. So make sure kita kena faham apa beza matte dengan foreground ni. Okay. So tekan matte, sama juga kecilkan sedikit kita punya brush. Tekan dekat part biru tu yang kita tak nak tu. Sama kan, kalau orang dah biasa pakai Photoshop dia tahulah. So kita teruskan. Okey, kalau perasan dekat saya punya bahu ni dia dah jadi macam termakan sedikit dengan overlay punya. Tu maksudnya apa tu? Maksudnya saya punya baju tu dah terpadam. Ini yang function untuk kita gunakan adjustment brush foreground ni tadi. Okey, macam ni terpotong kan. Tu saya nak adakan balik baju saya. Saya tekan foreground, saya adjust saya punya brush ikut size yang sesuai dan saya brush dekat baju tu. Saya dah dapat balik dia punya bahagian yang terpotong. Itu cara dia. Okay. Okay, back kepada kita punya matte brush. So kita clearkan bahagian ni pula. Seronok sebenarnya buat benda ni Okay, seronok sangat buat benda ni. Since ramai yang baru dengan Affinity Photo kan. Kalau ada yang baru tengok live kita punya petang ni dekat youtube.sifu.com, kalau anda nak tahu, kita ada group Facebook. Dekat Facebook kita ada group di mana nama Facebook group tu Affinity Photo, Affinity Designer, Affinity Publisher Malaysia. Okay, so boleh join group tu sebab saya ada share tips dan saya akan maklumkan sesi live kita tentang update berkaitan Affinity ni dekat group tu lah. Okay. Okay, baik. So teruskan kita punya editing ni. Yes. Macam tu. Nah. Dah berpuas hati dengan selection kita, buang betul-betul background ni. Okey, tak nak bagi nampak. Kita nak kekalkan dia punya tekstur kerinting tu dekat tepi-tepi tu kan. Alright, okey, baik. Now, apa yang kita akan buat adalah make sure sebelum kita tekan apply, kita akan pergi dekat output dan kita pilih mask. Okey. Kalau tak tekan mask memang tak akan nampak kita punya perubahan editing yang kita buat tu tadi dekat refine. Okey.
Alright, so apa yang perlu buat lepas tu adalah kita make sure output kita kepada mask dan kita tekan apply. Okay. Nah, dah siap saya punya selection. Cantik kan? Kita menjaga dia punya tekstur-tekstur tu. Okay. Kita menjaga dia punya tekstur rambut. Tapi dekat sini sedikit tak puas hati sebab kita nampak macam ada edge hitam-hitam yang tak berapa clear dekat situ. Okay. So sekarang ni saya nak share pula macam mana kita nak bagi kita punya edge tu nampak lebih real. Okay. Tapi sebelum tu saya nak masukkan background dekat belakang ni supaya lebih jelas kita punya hasil gambar nanti. Okay. Alright, so kita nak tengok sedikit. Jangan lupa share kita punya sesi live petang ni supaya lebih ramai yang tahu, okay? Okay, jangan lupa subscribe dan share kita punya sesi live petang ini. Kita ada Bang Rashidi pun dah join dah. Bang Rashidi kita. Bang Rashidi kita ni pakar dengan 3D punya software. SketchUp. Nanti dia ada sesi SketchUp juga nanti. Kita akan jemput dia buat live dekat kita punya channel ni. Okay, insyaAllah. Alright, baik. So sebelum kita teruskan, saya nak masukkan sedikit background dekat sini supaya nampaklah dia punya hasil edge tu kan yang kita dapatkan tadi. So caranya kita akan pergi dekat stock. Okay, dekat bahagian kanan ni. Kalau tak jumpa stock panel macam saya ni, pergi dekat view, pergi dekat studio dan cari stock. So nanti akan nampaklah stock panel ni. Dan saya search wallpaper ke? Wallpaper. Saya search wallpaper dan saya ambil gambar yang ini bawa masuk ke dalam. Okay, so kita menggunakan move tools, pergi dekat bahagian contact bar, kecilkan sedikit dia punya scale. Okay, susun cantik-cantik dan resize lah full kita punya artboard ni. Okay, selesai kita full kita punya artboard, make sure dia pergi layer paling bawah seperti itu. Okey, berbalik kepada teknik yang saya nak tunjuk tadi, macam mana kita nak buat rambut kita ni nampak lebih sharp, nampak lebih clean. Kan dia punya background tu masuk je. Sebab tadi background dia ada gambar apa ni, batu-batu bata tu kan. So kita nak bagi dia betul-betul hilang. Cara dia adalah, okey saya tunjuk cara dia. Kita tekan dahulu gambar ni. Tekan dahulu gambar ni. Kita akan pergi dekat layer dan create new fill layer. Macam saya pernah cakap sebelum ni kan, teknik-teknik yang saya ajar, saya akan cuba cari teknik yang kita panggil non-destructive method. Maksudnya method yang kita boleh adjust balik. Kalau orang lain mungkin dia akan ajar caranya adalah kita buat new layers. Okay, lepas tu kita akan pakai brush. Lepas tu kita pun brushkan warna hitam dekat sini kan. Lepas tu dia pun akan maskinkan, jadikan child layer. Dia akan ajar macam ni kan. Tapi saya tak akan ajar teknik macam ni. Even benda tu boleh buat. Tapi saya lebih suka ajar teknik yang non-destructive method. Okay. Teknik ni pun boleh guna juga. Okay. Lepas tu dia akan blend lah. Nak bagi nampak edge tu lebih realistik. Tapi saya tak prefer teknik ni. Saya lebih prefer guna teknik kita create satu new layer yang baru menggunakan new fill layer. So sekarang saya ada layer yang baru. Okay. So saya jadikan dia mask. Saya masukkan masking dan kita tekan dekat thumbnail masking ni, tekan dekat thumbnail masking. Okey, kita invertkan dia. Macam mana kita nak invert? Kita tekan dia punya thumbnail dan dekat keyboard kita Ctrl I. Okey, itu cara dia. Okey, bila kita invert maksudnya yang layer warna tadi tu dia hilang. So next apa yang saya akan buat adalah saya akan masuk, yang ni kita akan namakan dia sebagai hair edges. Saya namakan sebagai hair edges dan kita jadikan dia sebagai child layer. Kita masukkan dalam layer lelaki ni tadi. Okey, model. Okey. Baik, so sekarang ni saya nak tukar kita punya color layer tadi tu. Okey, ini kita punya layer, new layer warna tadi. So kita nak ubah warna dia. Caranya adalah apa yang saya akan buat dekat sini sangat bagus, sangat best. Saya akan menggunakan eyedropper tools ni, tekan dan tarik
dan kita hoverkan dekat warna rambut dia. Okay. Bila kita dah guna eyedropper tu tadi, kita klik dan drag masuk ke rambut dia. Secara tak langsung dekat tepi eyedropper tu kita ada warna. Dan tekan warna tu, automatik dekat kita punya layer ni akan jadi warna rambut tu. So dekat sinilah kita akan menggunakan teknik non-destructive method, di mana kita menggunakan method masking tadi. Okay. Tukarkan brush kepada tukarkan tools kepada paintbrush tool. Okay, resizekan sedikit. Dan ingat kalau tak faham apa maksud masking, boleh tengok video saya yang sebelum ni. Saya ada share benda yang beginner yang kena faham, iaitu masking dekat Affinity Photo ni. Sama je konsep dia dengan Photoshop sebenarnya, masking ni. Okay, baik. So untuk buat editing dekat bahagian layer head edge ni tadi, make sure kita klik dahulu pada thumbnail masking tu. Okay, mask ni tadi, jangan tekan dekat sini, tekan dekat mask tu, barulah kita tukarkan warna dia kepada warna putih. Okay, dan kita pun brushkan dekat bahagian tepi ni. Okay, tekan ni, dan yes, teknik ini adalah teknik non-destructive method. Kalau kata kita rasa macam warna tu tak berapa pekat, tak berapa dekat, tak berapa relate dengan dia punya rambut, boleh edit lagi dia punya fill color tu nanti. Okay, make sure, patutlah tak berkesan, hardness kosong. Okay, tambah hardness sikit dan tambah kita punya flow. Okay, nampak tak bila saya buat macam ni, automatik kita punya layer warna tadi tu akan muncul lah. So dia akan blend dengan kita punya hujung-hujung rambut tu tadi. Contoh saya tunjuk kalau kata saya nak tukar warna layer saya ni tadi, tekan dekat sini dulu dan ubah warna. Okey, sebab saya tunjuk warna kuning supaya jelas lah Okey, macam tu. So settle kita buat edge yang koko macam ni, caranya adalah kita akan blendkan. Tekan layer ni. Okey, tekan layer ni dan kita setkan kepada multiply. So automatik kita punya hujung-hujung rambut tu akan lebih nampak realistik. Tengok beza dia kalau saya tekan sebelum, ini sebelum dan ini selepas. So dia tak nampak macam warna background daripada warna background asal dia tadi kan, daripada gambar asal dia. Ini teknik dia. So kita buka balik kita punya background yang kita masukkan tadi. Okey, so itulah dia cara kita nak buat selection di Affinity Photo. Kalau kata nampak kaku sangat, nampak keras sangat kita punya edge tadi, pergi balik dekat kita punya layer, kurangkan sikit dia punya opacity. Nampak tak? Kalau tak ada langsung dia nampak macam fake sikit kan. So kita tambah sedikit supaya nampak gelap tu secara menyeluruh. Okey. Okey. Dapat kan saya punya penjelasan tu kan? Saya harap dapat lah saya jelas satu persatu lah ni. Okey, saya dapatlah kita punya sharing petang ni. Okey, baik. Now, apa yang saya nak buat adalah saya nak blendkan gambar kita ni dengan background. Kalau perasan ni nampak macam tak berapa nice kan? Sebab apa? Sebab yelah, ini nampak cerah lain, background dia tu nampak cerah lain. Okay, so macam mana nak buat tu? InsyaAllah saya akan kongsikan petang ni. Okay. Alright, so first kali dekat bahagian sini kita ada background ni kan. Okay, so yang ni saya namakan dia sebagai background. Okay, daripada gambar background ni kita akan duplicate. Okay, tekan ni dan tekan duplicate ataupun Ctrl J dan letak pada paling atas. Okay, ini trik dia. Ini trik yang saya rasa sangat mudah untuk beginner ataupun anda yang level-level intermediate lah. Dia ada cara yang lebih complicated, tapi saya nak tunjuk cara pantas supaya nampak mudah nak buat benda ni. Okay, untuk pemula, untuk beginner, untuk level-level pertengahan ni boleh guna teknik yang saya buat ni sebab dia sangat pantas. Okay, right. So yang ni kita akan namakan dia sebagai warna, okay, blend warna. Okey.
Kalau macam ni tadi kita nampak warna gambar ni dia tak blend. Okay, dia tak blend dengan background tu sebab dia daripada dua gambar yang berbeza. So untuk yang first ni kita akan pergi dekat filters, blur dan setkan kepada average. Kenapa saya buat benda ni? Sebab apa? Daripada warna background tadi tu kita pergi dekat filter dan kita setkan kepada average, dia akan jadikan satu layer yang dia ambil warna daripada background tadi secara menyeluruh. Macam saya ni kita nampak kan warna biru-biru macam ni kan. Inilah warna average daripada gambar background tadi tu. So dekat sinilah teknik dia. Kita nak blendkan warna average background ni masuk ke dalam gambar model kita tadi. Okay, so macam tadi juga kita akan bawa masuk layer ni ke dalam layer model supaya jadi child layer. Okay, nampak tak? Kita punya layer tu dah masuk dalam layer model tu tadi. Okey, baik. Okey, nice. Okey, now saya nak tunjuk macam mana kita nak buat, nak blend kan tadi. Nak blend pun ada cara dia juga, okey. Tekan pada blend warna yang pertama ni, kita pergi dekat kita punya blend mode dan kita pergi dekat color. Ini secara tak langsung warna biru tadi tu akan blend dengan warna-warna yang ada dekat model tu tadi. Okey. Tapi nampak tak? Model kita ni jadi keseluruhan biru ikut warna yang kita set tadi. Okey, sebab kita dah blend warna kepada biru. Ini cara dia, kita kena kurangkan kepada kurangkanlah kepada 20%, 25% sehinggalah kita rasa macam model tu betul-betul berada dekat background tu. Okey, tengok beza sebelum dengan selepas. Nampak lebih realistik posisi dia dekat background yang warna biru-biru macam tu kan. Sebab apa? Sebab kita ambil average color daripada background tu dan kita letak pada kita punya warna model tu tadi. Okey, nak lagi lebih realistik, saya suka guna teknik ni, iaitu kita akan duplicate blend warna ni kepada dua. Okey, ini yang pertama tadi kan. Kita setkan dia kepada blend mode color. Yang satu lagi kita setkan blend mode kepada color burn. Color burn. Nampak tak? Ini sebelum tanpa color burn, ini color burn. So nampak lebih ngam. Nampak tak? Cepat kan teknik saya ajar kan? Ini sebenarnya saya pakai teknik yang sama daripada Photoshop. So saya cuba dekat Affinity Photo, memang menjadi nampak lebih realistik. Okey, saya suka teknik ni, saya sangat suka. So ini cara pantas lah macam mana kita nak blendkan gambar. Sama juga kalau kata ada buat gambar dekat scenery-scenery yang lain ke, okey. Nak tukar gambar model kita berada dekat tempat yang lain, make sure kita ambil warna average daripada background, kita letak pada layer paling atas dan kita setkan kepada dua kali. Satu, blend mode kepada color dan satu lagi blend mode kepada color burn. Sebab apa? Kita nak bagi feel tu, feel background tu sama dekat kita punya gambar yang kita masukkan tadi tu. Okey, contohlah saya tunjuk contoh yang lain. Kita cari gambar bunga lah katakan. Okey, kita pergi dekat place. Okey, katalah saya ambil gambar ikan ni kan. Oh sorry, kat atas lah. Okey, nampak kan ikan ni kan dia nampak macam sangat-sangat tak masuk dengan kita punya design ni. So kalau kata kita nak manipulate pun nampak sangat dia macam kaku. Okey, nampak keras. So cara dia macam saya cakap tadi, menggunakan warna background, kita duplicate gambar background tadi. Okey, letak atas ikan tu, pergi dekat filter, pergi dekat blur, setkan kepada average. So kita akan dapat warna average daripada background tu dan jadikan child layer pada ikan tadi. Okey, pada ikan tadi. Oh sorry, tekan ikan ni. Maskan dia. Barulah kita setkan kepada satu, kepada color. Okey, setkan layer ni kepada color. So automatic warna average background tadi tu masuk dekat warna ikan tu. Tapi kita tak nak 100%, kita nak ambil sedikit saja
Kurangkan kepada 20% macam tu. Dan duplicate sekali lagi. Dan setkan kepada color burn. Kalau rasa perlukan lagi pengurangan dari segi opacity dia, kurangkan. Sampai kita nampak dia lebih realistik dengan kita punya background tu. Ini teknik yang saya suka buat supaya kerja manipulation saya lebih pantas dan lebih nampak realistik lah. Tengok beza tengok beza dia. Kalau saya tutup dua ni, ikan tu nampak terasing daripada suasana gambar tu, daripada suasana background tu. Sebab apa? Gambar background dia ada dia punya saturation. Sebenarnya kan kalau advance, banyak layer yang kita akan duplicate kan. Kita nak bagi saturation dia sama, kita nak bagi hue dia sama, kita nak bagi dia punya kontra sama. Okay, tapi yang saya tunjuk ni basic dahulu. Okay, untuk kenal-kenal dulu teknik nak blend. Tak naklah tunjuk sampai advance lah, nanti tak boleh follow juga. So kita pelan-pelan kita kayuh dengan sesi live kita ni. Okay, kita tunjuk sikit. So saya tunjuk ni antara 2 layer saja yang kita perlu tambah untuk blendkan gambar kita ni dengan background ni. Macam tu. Easy peasy guys. Okay, easy peasy. Ini contoh lah. Okay, alright. So, ini saja. Saya rasa terlalu biru sebenarnya dekat model ni. So, kalau rasa tak puas hati, boleh tekan lagi dekat kita punya layer tadi. Kurangkan kepada 12 ke, 10 ke, 11. Okay, sampai kita rasa macam dah tak terover dengan kita punya touch up tadi tu. Okay, saya rasa ini saja sebenarnya yang saya nak kongsikan petang ni. Okay, jangan lupa subscribe kita punya channel sebab saya ada banyak lagi yang saya nak share tentang Affinity ataupun software-software yang lain lah. Okay, kalau ada apa-apa persoalan, jangan segan, jangan malu, tanya saja dekat ruangan komen. Mana-mana video yang sebelum-sebelum ni pun boleh tanya. Jangan malu sebab kalau anda segan nak bertanya, saya pun tak tahu apa yang anda nak belajar dengan saya. Okay, so kalau saya tahu apa yang nak belajar, okay, insyaAllah saya buatkan lagi konten-konten. Okay, okay, sebenarnya kan kalau tengok dekat kita punya edge ni, dia tak berapa sharp, betul tak? Kalau tengok yang saya buat yang ni, nampak sedikit sharp kan? Ini sedikit advance lah. Okay, memandangkan saya ada masa sedikit lagi, saya nak tunjuk macam mana saya boleh buat dia nampak lebih sharp dekat hujung tu. Okay, so cara dia sebenarnya adalah saya duplicatekan layer model kita ni jadi 2. Tapi yang ni kita akan rasterize. Kita rasterizekan dia jadi satu sekeping layer lah. Okay, so kita pergi dekat filter, kita pergi dekat sharpen dan kita tekan unsharp mask. Okay, so dekat sini kita boleh kurangkan sedikit. Nampak tak bila saya tambah saya punya sharp ni, dia akan lagi menambahkan kontras pada kita punya tekstur rambut tu. Okay, boleh cuba secukup rasa sampai kita nampak dia betul-betul sharp. Okay, dan tekan apply. Okay, tapi kita tak nak guna yang ni. So apa yang kita perlu buat adalah macam tadi juga yang saya cakap, kita akan tambahkan masking. Okay, dekat bahagian kita punya mask ni, kita tekan dia dan tekan Ctrl I untuk kita invert. So ini trik dia. Saya pergi dekat brush macam tadi juga, pergi dekat swatches, tukarkan kepada warna putih, klik dahulu pada layer mask dan kita slowly kita brush dekat hujung-hujung tu. Automatic yang blur-blur tadi tu akan nampak lebih sharp. Ini trik dia guys. Sebab kalau tak ada tadi, nampak kan dia macam blur-blur kan, dah nampak macam kita dah buat editing. So nak bagi nampak dia sharp balik, kita pakai teknik sharpening tadi. Okay, ini cara dia guys. Ini triknya. Okay, terus nampak lebih detail kita punya edge rambut kita tadi tu. Okay, jom kita tengok perbezaan sebelum dan selepas. Okay, ni sebelum tadi kan, sebelum selepas, nampak lagi lagi sharp lah, lagi tajam berbanding dengan awal-awal. Sebab tadi kita dah refine. Bila kita pakai refine, dia banyak tahu, dia makan dekat kita punya pixel-pixel tu. Walaupun dikekalkan sedikit kita punya rambut, tapi dekat bahagian dekat bahagian
edges dia tu dia dah termakan sedikit kita punya pixel yang ada pada rambut-rambut tu tadi. Okay. So caranya macam tadilah, kita akan pakai sharp dan ini kita namakan dia sebagai hair edges. Okay, itulah cara dia untuk kita, macam ni nampak tak? Yang daripada kosong-kosong tu kan, nampak macam tak nampak kan? So bila kita tambah dia punya sharp, automatik akan nampak lagi detail rambut kita tu. Inilah teknik yang saya selalu guna dalam saya punya photo manipulation. Okay, so boleh cuba. Dan yelah, kalau ada confident, kalau rasa betul-betul nak saya komen ke, boleh postkan dekat kita punya FB group. So sama-sama kita akan belajar. Okay, saya akan tengoklah hasil-hasil kawan-kawan yang ada ikut saya punya tutorial ni. Okay, Affinity Photo ni masih baru sebenarnya, so tak ramai lagi yang share tutorial. So saya harap kita boleh jadi yang pertama lah dalam bahasa Melayu ke, macam memandangkan saya cakap bahasa Melayu ni kan, so kita boleh share tutorial ni dalam bahasa Melayu. Okay, saya rasa saya dah berpuas hati. So saya harap tutorial petang ni dapat memberi manfaat kepada korang. Okay, sebelum tu apa kata kita drag sedikit kita punya live ni, macam mana kita nak buat shadow belakang macam tu kan, macam saya buat ni. Okay, nak buat shadow dia kan, senang saja guys, tak ada yang complicated. Macam tadi juga, kita duplicatekan kita punya layer model ni. Okay, duplicate, Ctrl J. Yang bawah ni kita namakan dia sebagai shadow. Okay, yang shadow ni kita pergi, kita tekan dia, kita setkan dia kepada rasterize. Okay, supaya jadi satu tim gambar. Kita akan pergi dekat effects ni, kita cari color overlay dan kita masukkan warna hitam. Okay, nampak tak? Kita pergi dekat effect, kita pergi dekat color overlay dan warna hitam. Okay, siap buat macam ni. Kita akan pergi dekat atas lagi, kita akan pergi dekat atas, kita pergi dekat Gaussian blur. Okay, dekat Gaussian blur ni kita tambah dia punya edges sedikit. Nampak tak? So nampaklah dia lebih bayang-bayang. Kalau tadi kan sharp kan, mana ada bayang-bayang sharp macam ni, tak logik kan. So bila dia dah jauh dengan cahaya, dia akan mencapah macam tu. Okay, bukan mencapap, mencapah. Mencapah jadi kembang macam tu lah, baru dia shadow. Okay, capahkan dia secukup rasa. Baru kita akan setkan kepada multiply dan kurangkan bayang-bayang punya opacity kepada 30% ke. Macam tu. Okay, boleh kecilkan sikit nak bagi dia nampak lebih realistik. Bayang-bayang kalau dia dekat, dia akan lebih dekat macam ni lah. Kalau dia jauh, dia akan makin membesar. Okay, itu konsep shadow pun kita kena tahu juga. Cuba perhatikan dekat gambar-gambar yang betul-betul perhatikan gambar yang realistik dan cuba apply dalam kita punya photo editing. Okay, rasa perlukan lagi pengurangan, yes, boleh kurangkan lagi shadow kita dekat gambar kita. Nah, saya rasa sangat berpuas hati dengan tutorial kali ini. Saya harap anda pun berpuas hati. Jangan lupa teruskan bersama dengan saya. Okay, alright, ada berapa orang kita petang ni Saya harap tapi jangan risaulah, kita akan terus upload kita punya video ni dekat kita belajarlah sesuatu. Okay, baik. Alright, so saya rasa itu saja saya punya sesi live petang ni. Kalau ada apa-apa persoalan ataupun ada topik yang nak saya cover, make sure masuk ke kita punya Facebook group. Okay, dan yelah, tanyalah apa-apa dekat sana. Okay, sekejap saya tunjukkan kita punya Facebook. Kita punya Facebook group kita. Pergi dekat Facebook. Okay, cari nama ni Affinity Designer. Affinity Designer, foto dan publisher. So boleh join dekat sini. Kita baru ada 437 orang. Sangat sikit sebenarnya. So tak apalah, sebab ramai juga yang belum tahu tentang kelebihan Affinity Photo ni, Affinity ni. So saya harap dapat share lah kepada kawan-kawan yang lain. Mungkin ada yang nak berhijrah daripada Photoshop kepada software yang lebih mampu milik macam ni kan. So bolehlah belajar dengan saya dekat sini.
Minggu lepas kita buat tutorial ni. Macam mana nak buat retouching dekat muka dan macam mana nak belajar blend. Okay, boleh tengoklah dekat kita punya channel YouTube. Scroll je dan ada sesi live. Tapi itu yang dah recorded lah. Okay, kalau dapat masuk bersama dengan sesi live lagi best. Saya boleh tengok komen-komen. Kalau ada apa-apa nak tanya kan. Okay, baik. So insyaAllah kita jumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Okay, dengan topik-topik yang lebih menarik. Kalau ada apa topik-topik cadangan, boleh juga share supaya kita boleh belajar ikut apa yang korang mahukan. Okay, so dah siap kita buat gambar macam ni, dah rasa berpuas hati, bolehlah tekan pergi dekat file, export dan setkan kepada PNG. Okay, hold document dan tekan export. Okay, tekan export, namakan dia sebagai foto editing ke. Okay, kita nak tengok macam mana hasil kita nanti. Okay, dah siap, kita pergi dekat kita punya folder. Okay, so inilah hasil kita tadi. Saya tunjuk. Okay, nampak lebih mana tadi? Nampak lebih realistik dan sangat kemas kita punya potongan gambar tu. Okey. Sangat hebat kan? Walaupun Affinity Photo ni masih baru, tapi dia punya hasil editing tu okey lah sampai level macam ni kan. Sangat berpuas hati lah. Yang ni pun sama juga. Kalau perasan kan, edge dia ni macam dah hilang sedikit kan. Macam tak nampak betul-betul sharp, macam tak nampak realistik. Pun sama juga, kita boleh pakai teknik tadi, teknik sharpening, ataupun kita masukkan brush sama dengan warna baju dan kita brushkan dia punya edge tu, supaya kekal dia punya pixel asal tu. Okay, alright guys, so saya rasa itu saja untuk sesi live kali ini. Jangan lupa subscribe kepada kita punya channel. Saya target tahun ni kita dapat 5,000 ke, 2-3 bulan ni, sekarang ni kita dah 4,000 lebih subscriber. So why not guys. Okay, kita bantu Sifu.com supaya lebih ramai yang kenal, lebih ramai yang tahu dan lebih ramai yang belajar dengan kita orang. Okay, kita share live macam ni. Kalau nak belajar konten, nak belajar lebih banyak lagi tentang grafik, okay, dengan multimedia, boleh tengok dekat kami punya Instagram macam biasa, Sifu.com punya kita punya username. Okay, so itu saja daripada saya. Orang pun dah azan kebetulan juga. Okay, saya berakhir kat sini saja. Semoga tutorial kali ini bagi manfaat kepada korang semua dan guys, see you next time. Assalamualaikum. Okay, tak ada muzik Teng 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 teng. Silau mataku. Macam mana nak end live ni?